Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi syara'a li'ibadihi as-siyam wal qiyam wa tilawatal Qur'an. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa usni alaihi al-khaira kullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana doa kita, wa ballighna Ramadan wa sallimna li Ramadan wasallimna ila Ramadan qad wasalna. Doa kita Allah kabulkan, kita telah sampai pada saat ini, pagi Jumaat 1 Ramadan 1441 bersamaan dengan 24 hari bulan 4 2020, dan juga kita masih lagi dalam saat PKP yang ketiga, yang telah pun diisytiharkan penyambungannya kepada PKP yang keempat. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, nas'alullah Azza wa Jalla bi asma'ihil husna wa sifatihil ula an yanfa'anna al-waba warfa'anna al-waba ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, kita teruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran. Pada kali ini kita surah Asy-Syams. Tuan-tuan boleh ambil mushaf Quran, surah Asy-Syamsi wasy-syamsi wa duhaha, iaitulah surah yang ke-91 dari juzuk yang ke-30. Surah yang ke-91 dari juzuk yang ke-30. Kita baca ayat dulu. Ambil Quran, sama-sama baca. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Surah ini pendek, kita baca penuh. Dia punya 15 ayat. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, kita mula dengan dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, Muqaddimah Surah Asy-Syamsi. Muqaddimah Surah Asy-Syamsi. Surah ini diturunkan di Makkah bi-ijma'il mufassirin. Tidak ada khilaf di kalangan mereka. Mengandungi 15 ayat. Ada sebahagian kata 16. Kita dah bincang beberapa siri yang lepas, perbezaan tempat berhenti ayat tu.
Tapi dalam kitab kita ni, pimpinan dia pilih 15 ayat. Dinamakan surah Asy-Syamsi dengan makna matahari. Asy-Syamsi dengan makna matahari kerana pada awal surah ini dan ayat-ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari dan makhluk-makhluk yang lain. Berapa kali sumpah? Tuan-tuan tanda. Dia kata iftitahwa dengan 11 qasaman mutataliyah. 11 kali sumpah yang berturutan. Ini dia panggil ilmu tadabbur Quran. Kenapa? Kita tengok apa dia hikmah di sebaliknya. Maka nama surah itu Asy-Syams. Sebagaimana yang ditulis dalam kebanyakan kitab-kitab tafsir dan kitab hadis. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala tulis dan juga Imam Tirmizi tulis surah Wasy-Syamsi wa Duhaha. Diambil ayat yang pertama. Itulah di antara surah. Kemudian kita tengok dari sudut intisari kandungan ataupun namakan surah ini. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih, bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal-amal kebajikan, dan hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih. Maknanya sedia bersih itu dalam bahasa kitab lama ni, dia panggil fitrah. Kan kita ni, dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahir di atas landasan fitrah. Bersih. Iman kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi yang mencorakkan hidup dia siapa? Fa abawahu yuhawidani au yunassiranihi. Dua ibu bapa lah mencorakkan hidup dia jadi hidup orang Yahudi ataupun hidup orang Nasara wal iyazubillah. Ataupun duduk dalam masa Islam tapi bapa lah yang mencorakkan dia jadi sekular, jadi liberal, jadi tak tahu apa. Ini yang kita kata. Ada satu mazhab lagi dipanggil mazhab tak tahu apa. Orang Islam, nama Islam, kad pengenalan Islam, tapi penghayatan Islam tidak ada. Dengan anak-anak dia yang tak solat pun ada. Isteri dengan anak-anak perempuan tak tutup aurat. Keluar ke pasar malam pakai baju kelawar. Jumpa di bandar pakai seluar legging, dia panggil seluar ketat macam buku naka. Ini ke sifat orang Islam. Na'udzubillah, kan? Maka hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih. Maknanya dalam fitrah asal itu susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekotoran maksiat. Karena itu ulama Ahlus Sunnah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita ni bertambah dan dia juga berkurang. Macam mana dia bertambah? Dia bertambah apabila kita melakukan ketaatan kepada Allah, kita berzikir, kita bermunajat, kita tadabbur Quran, zab dia naik. Bila kita lemah, terjebak dengan maksiat, down, turun balik. Itu dia panggil yazid wa yanqus, sentiasa. Jadi kita kena sentiasa gilakkan iman kita tu dengan majlis ilmu, dengan baca Quran, dengan zikir, dengan selawat ke atas Nabi SAW, maka insya-Allah dia akan naik. Jadi kesimpulan daripada surah ini, intisari kandungannya menegaskan perihal manusia yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala, yang sempurnakan kejadiannya serta mengilhamkannya. Apa makna ilham? Memperkenalkan kepadanya jalan yang membawanya kepada kejahatan dan membawa kepada takwa. Kita akan bincang tentang masalah ilham. Kita kata, oh, saya mendapat ilham. Maknanya Allah Ta'ala bagi kepada dia satu pemikiran yang dia fikir nak buat satu benda. Kan? Jadi, memperkenalkan jalan yang membawanya kepada kejahatan dan membawanya kepada takwa. Pilih sendirilah. Nak gimana? Dengan yang demikian, terserahlah kepada manusia sendiri memilih dan bertanggungjawablah dia terhadap pilihannya itu. Jika ia memilih jalan yang membawanya kepada kebaikan, iman dan taqwa, maka selamatlah ia di dunia dan di akhirat.
dan jika sebaliknya maka buruklah akibatnya wal'iyazubillah. Sebagai contoh, diceritakan dalam surah ini perihal kaum Nabi Saleh, kaum Samud, yang telah memilih jalan yang membawa mereka kepada kejahatan. Lalu mereka menderhaka kepada Allah dan Rasulnya Saleh. Akibatnya mereka dibinasakan oleh Allah Ta'ala sehingga punah rana. Masya Allah. Kan? Itulah di antara muqaddimah surah yang kita belajar ini, dia panggil surah Asy-Syams. Baik, kita pergi kepada ayat satu-satu. InsyaAllah kita akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Wasyamsi, demi matahari. Wa duhaha, dan cahayanya yang terang benderang. Kita sekarang ni fajar kan. Kejap lagi mari duha. Duha tu maknanya cahaya. Terang. Itu dia panggil. Maka ini dia panggil Al-Qasam. Allah SWT bersumpah dengan sebesar-besar makhluk dia. Besar matahari ini para jemaah sekalian. Dan sangat penting dia kepada kehidupan manusia. Karena itu Allah Ta'ala bersumpah dengan matahari mula-mula. Kemudian sumpah yang kedua, waduhaha, dengan cahayanya yang terang benderang. Jadi matahari dengan cahaya ni tak boleh lari dah, kan? Dia panggil sinonim dah dua tu. Tak ada matahari, ada cahaya, kan? Ada malam, ada gelap. Jadi kata di dalam sini yang lepas ada sebut, wasyamsu, matahari ini kutlatum minal lahab. Dia punya kepanasan dia tu, daripada panas dia, dia punya hajmu, saiz dia besar mana, nak banding dengan bumi ini 1,300 kali. Miliun, juta. Miliun wa 300,000 marrah. 1,300 kali, 1,000 kali besar daripada bumi. 1,300,000 kan. Itu di antara hikmah Allah Ta'ala. Besar makhluk ini, dia gantung di fada, di angkasa lepas, tak pernah jatuh-jatuh, berjalan setiap masa, mengikut wasyamsu tajri limustaqarrilaha. Masya Allah, tabarakallah. Kata di para ulama, ni, ulama pengkaji tentang matahari ni, dia kata apa? Kita yang menerima kepanasan matahari ni, waduhaha, cahaya dia tu, kan? Masafah dia, jarak dia di antara dia dengan bumi 150 juta kilometer. Masya Allah, 150 juta kilometer. Siapa dia kira, ni ahli-ahli palaklah pengkaji, wallahu alam, kita tahu baca je. Sebab tak pernah pergi, nak kata apa kan. Para jemaah sekalian, itu orang panggil secara nak tengok kepanasan yang kita terima ni, berapa jarak dia punya ada. Masya Allah, tabarakallah. Kan? Baiklah para jemaah sekalian, kita pindah kepada sumpah yang ketiga. Wal qamari idza talaha. Masya Allah. Wal qamari idza talaha. Dan bulan apabila ia mengiringinya. Masya Allah, tabarakallah. Bulan apabila dia mengiringinya. Mengiringi siapa? Mengiringi matahari. Dia dua tu duduk main ni. Matahari mari, bulan tak ada. Bulan mari, matahari tak ada, kan? Kalau tidak, belaka dua tu pula. Allahu Akbar. Bulan bin nisbah lil ardi mauludun saghir. Dia kata, bulan ni nak banding dengan bumi, maulud, baby yang kecil saja. Masya Allah, tabarakallah. Maka nak banding dengan bulan dengan bumi, kecil bulan. Kan? Nak banding dengan matahari, sangat jauhlah jarak dia tu. Zurratun saghirat. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Maha kaya yang tunjuk. Wa ja'alna al-laila wan nahar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Isra.
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, kami jadikan malam dan siang. Ayataini, dua ayat tanda keagungan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirah. Hilangnya cahaya bulan, mari pula cahaya matahari. Masya Allah, tabarakallah. Itulah kerja selagi tak habis, selagi tak kiamat, bulan matahari. Kan? Bulan dengan matahari duduk silih berganti. Yang keempat, wan nahari idza jallaha, dan siang apabila ia memperlihatkannya dengan jelas nyata. Matahari dengan bulan, malam dia ingat dia main dengan siang dengan malam. Matahari dengan bulan itu dia panggil kembar dia, kembar. Matahari, bulan. Malam, siang. Pagi, petang. Dia panggil setiap benda tu ada gu. Ada gu, dia panggil zaujaini, ada pasangan. Baik. Wan nahari idza jallaha. Jadi siang munasib dengan matahari. Matahari mari siang. Siang jadi cerah. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Ini dia panggil uslub Al-Quran Al-Badi'ah. Kan? Setiap orang tengok, dengar matahari, orang tahu lalu. Dengar bulan, orang tahu. Termasuklah orang-orang yang buta, yang tak nampak pun dia tahu. Bulan sejuk, matahari panas. Kan? Kemudian diikuti dengan kembar dia, wal-laili idza yaghshaha. Yang keberapa dah tu? Yang kelima kan? Wasyamsi, wadduhaha, wal-qamari, wan-nahar, wal-laili. 5 dah. Dan malam apabila ia menyelubungi dengan gelap gelita. Malam dia mari yang gelap. Yuratil arda, dia tutup bumi ni, bumi pun gelap. Supaya apa? Supaya dia berehat seketika. Allahu Akbar. Dah panas tiap hari. Mari pula berehat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan matahari, dengan siang, dengan bulan, dengan malam. Isyarat kepada apa? Kepada pentingnya cahaya. Kita bila mari gelap, kita rasa macam-macam. Rasa takut lah, rasa sunyi. Mari siang, lain pula. Ini kata di ulama, Ba'dul Mufassirin kata apa? Anna hazihil ayah fiha ima'un wa isyarah. Ayat ini menunjukkan satu isyarat kepada quwwatuddin. Teguhnya agama itu dan kuatnya dia. Zuhur agama ini terserlah. Karena itu dalam hadis Nabi SAW mengatakan, selagi akan sampai agama ini, ma balaghal lailu wan nahar. Agama yang aku bawa ini akan sampai kepada selagi sampainya matahari dengan bulan. Sampai ke pelosok dunia mana-mana. Sedangkan Nabi masa itu bercakap di Mekah. Di saat tak ada kapal terbang, tak ada jet, tak ada apa-apa. Tiba-tiba dia boleh beritahu agama dia bawa ni. Ma balaghal lailu wan nahar. Selagi akan sampai kepada di mana sampainya matahari dengan bulan. Masya Allah. Hari ini kita pergilah pelosok dunia mana pun ada Islam itu. Banyak ke sikit, itu cerita lain. Kan? Ayat yang kelima, sumpah yang keenam kan. Was-samaa'i wa ma banaha. Demi langit dan yang membinanya dalam bentuk yang kuat kukuh. Yang melambangkan kekuasaannya. Masya Allah, tabarakallah. Allah Ta'ala sebut langit pula. Lepas sebut langit, dia sebut gu dia. Apa dia gu dia? Wal ardi wa ma tahaha. Wal ardi wa ma tahaha. Dan serta bumi, dia sumpah juga dengan bumi yang menghamparkannya untuk kemudahan makhluk-makhluknya. Bumi Allah Ta'ala hamparkan dia. Pasal tu dia panggil tahaha.
Tahaha dengan mana bast. Allah Ta'ala buka dia tu. Macam kita buka tika tu. Sedangkan bumi ni kurawiyah. Gelap. Bulat. Dan. Tapi kalau duduk untuk manusia, mabsutah. Mana terhampar. Bumi itu terhampar. Masya Allah, tabarakallah. Bumi itu terhampar. Allah Ta'ala sebut di awal kejadian bumi dulu dalam surah An-Nazi'at. Wal arda ba'da zalika dahaha. Lepas pada bumi itu, Allah Ta'ala jadikan dia tu asalnya bulat kan. Yang kita makruhnya dia bulat. Tapi dahaha nampak sama. Nampak sama. Kita naik ke angkasa baru kita nampak. Masya Allah, tabarakallah. Naik ke angkasa. Duduk bawah ni tak nampak dah kita. Nampak ada bukit, ada naik bukit. Di Madinah, kalau tuan-tuan pergi Madinah ni ada setengah travel ni, hak suka nyari benda-benda pelik ni, dia panggil ada bukit magnet. Di satu tempat nama dia Khalil ataupun Bayda. Kita pergi sampai ke hujung bukit. Sampai ada tengah jalan tu, bah berhenti. Kereta berhenti, ramai orang pakat duduk tengok. Kan? Sebab nampak sama. Tapi kita letak air mengalir. Bah berhenti, dia undur sendiri jalan. Orang apa kata bukit magnet. Ada juga yang kata bukit jin. Jabal jin dia kata tak ada jin sini, dia tarik bah. Kata rajinnya jin, tak ada kerja dia ni. Orang tanya, tak betul ke tak? Kata rajin jin duk tarik ke bah orang tu buat apa? Kan? Kita letak air pula, rupanya pengkaji mari tengok. Dia kata itu kepandangan mata je. Air ilusi dia panggil. Maknanya pandangan mata kita nampak macam bergerak, macam naiklah bukit semula. Tapi pengalaman saya lah waktu anak di sana, kan kita bawa kereta sendiri. Kita tahulah perasan lah waktu pergi tu, nak pergi ke bukit tu, memang kita naik pun, kita tekan minyak. Orang panggil congek punggur-punggur tekan minyak. Istilah begitu. Masa balik, Masya Allah kita free gear, kereta saya, berjalan sendiri dengan kelajuan 120 km. Laju banyak jauh kilometer je. 120 km dia pergi sampai habis kuasa jin tadi, yang orang kata lah kuasa jin magnet. Saya kata tak, kalau pergi magnet boleh tarik bah, takkanlah jam saya ni tak berhenti. Jam kat tangan kita ni besi juga. Maka itu dia panggil pandangan mata je. Permainan mata. Baiklah para jemaah sekalian. Wal ardi wa ma tahaha, dan kita tengok wa min ma'ani at-tahu. Ni para ulama tadabbur dia kata tahaha tu dengan makna Allah Taala hamparkan dia, sama yang nampak. Boleh buat binaan, boleh buat bangunan, tak terbalik kan. Ada juga min ma'ani at-tahu, Allah Taala jadikan dalam perut bumi fi batiniha minal khairati wal ma'adin. Allah Ta'ala jadikan dalam perut bumi itu benda-benda kebaikan yang banyak dan logam-logam galian wal barakat dan keberkatan yang besar, cukuplah keperluan manusia. Masya Allah, tabarakallah. Boleh manusia. Ada minyak, ada logam, macam-macam manusia duk korek dalam bumi, kan? Ada yang pergi korek dari laut. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat saya yang kerja bahagian minyak ni, saya kata, apa makna harga minyak negatif tu? Kan? Dia kata minyak ni tak boleh berhenti. Saya kata break lah dulu, zaman PKP ni. Jangan duk korek gali. Dia kata, Ustaz, itu gali minyak ni bukan macam gali air telaga. Air pergi, kita boleh break. Ya, tak payah timbul. Esok kita. Tapi minyak ni kalau kita break, dia tekanan tu dia kuat, nanti macam-macam jadi pula. Meletup lah, rusak dia punya alat. Jadi, masa dia kena korek juga. Bila korek, pembeli minyak antara masa tak ambil minyak, maka terpaksalah orang panggil lambatkan. Maka terpaksalah pihak pengeluar minyak ni beri kepada syarikat minyak supaya ambil juga, pergilah simpan dalam kapal, dalam tangki, dalam mana-mana tempat. Jadi pengeluar minyak ni terpaksa kena bayar pula sewa kepada dia, itu yang jadi negatif. Wallahu alam, itu cerita sahabat yang jaga bahagian minyak. Baiklah para jemaah sekalian, yang kita naknya wal arda wa ma tahaha, bumi yang dihamparkan dia, dan di antara makna tahu tu wa ma tahaha, bumi dan isi kandungannya yang mengandungi banyak kebajikan, banyak benda-benda keperluan manusia, minyaknya, gasnya, apa lagi, logam,
Cari habis kita dalam tu. Akhir kali pas kita masuk dalam tu. Jangan semangat manusia ni. Cari lombong. Ni, orang yang duk korek lombong mana sampai mati berdiri kamar. Kamar mana dulu? Keluar dalam sak khabar. Nah, dia korek-korek, akhir kali asyik duk korek. Bawah jadi gini. Akhir berbok jatuh atas dia. Matilah kawan tu. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita pergi kepada yang ke sumpah yang seterusnya. Tuan-tuan tandalah, dia ada sebelah sini. Ayat yang ketujuh. Wa nafsin wa ma sawaha. Wa nafsin wa ma sawaha. Dan demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya. Siapa dia yang menyempurnakan kejadian? Allah Azza wa Jalla. Dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya. Manusia ni Masya Allah, tabarakallah. Allah Ta'ala buat comel kita ni. Siapa kata tak comel? Kan? Maka wa nafsin. Ada yang mengatakan nafsin ini semua jenis manusia, jiwa manusia, diri manusia tu. Jadi nafsu tu tutlaqu 'ala ruh wa tutlaqu 'ala al-insan. Kita boleh kata juga nafsu dengan mana ruh. Ya macam ya ayuhan nafsul mutmainnah. Keluar ukhruji ila rabbiki radiyatan mardiyah, maka itu dia panggil ruh. Ruh yang baik. Jiwa yang tenang, ukhruji, keluar kepada keampunan Allah Azza wa Jalla. Nah, satu. Ruh wa tutlaqu 'alal insan, dan manusia juga orang panggil jiwa. Ni bahasa jenis jiwa tak baik kan. Sebab dia ada badan dengan ruhnya sekali bercampur dua tu. Maka Allah Taala sini wa nafsin wa ma sawaha, termasuk bermula dengan manusia yang pertama datuk kita Nabi Adam alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Ataupun manusia itu seorang-seorang, maka itu dipanggil kemuliaan manusia. Fal qasamuna bin nafs. Allah Ta'ala bersumpah dengan diri manusia. Diri manusia itu. Masya Allah, tabarakallah. Tuhan kata apa? فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Serta alhamaha. Allah Ta'ala bagi ilham. Ilham, kalimah ilham di sini. Dan serta mengilhamkannya. Ilham apa Allah Ta'ala bagi? Untuk mengenalkan jalan yang membawanya kepada kejahatan, fujuraha wa taqwaha, dan yang membawanya kepada bertakwa. Dua jalan Tuhan beri. Inna hadainahus sabil. Ni pagi jemaah ni, biasanya imam-imam kita di masjid baca inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura. Saya tak tahu pula imam-imam PKP kat rumah ni ada yang baca dan ramai yang tak baca. Nah, Allah Ustaz nak suruh baca surah Al-Atan pula dah. Nasib baik saya ingat wadduha. Baca ya wadduha faqra'u ma tayassara minhu. Jangan ada susah hati. Bukan syarat mesti pagi Jumaat kena baca surah Sejadah dengan surah Al-Atan 'alal insan, tidak syarat. Tapi sunnah. Ada kalanya Nabi baca surah ini, ada kalanya surah lain. Kita kata alhamdulillah, nikmat. Orang yang mampu silakan, yang tak mampu tak apa. Baca yang baik, yang lain. Ni ada setengah makcik ni, puakcik ni. Kalau pergi solat subuh, imam tak baca surah ni, tak puas hati. Aku mari masjid pagi ni, nak sujud. Imam baca surah lain pula. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Siapa dia cakap dengan pakcik? So, pergi masjid kalau nak sujud. Kebetulan dia baca ayat tu, kita sujud. Baik. Kita nak balik kepada kalimah al-ilham. Al-ilham tu, apa dia? Makna nafsiyun azizun raqib. Satu ilmu yang daruri. Ilham ni dia panggil ilmu yang menjadi sifat semula jadi daripada manusia. Allah Ta'ala nak beri kepada dia maklumat. Allah Ta'ala yusilu ila insan maklumat wa haqa'iq. Jadi Tuhan beri. Jadi orang kata pasal itulah kita. Apa sebab duduk termenung tepi padang tu? Kan? Biasa kan pelukis-pelukis ni duduk bawa kanvas dia, bawa ketah dia duduk pergi. Dua apa tu? Mencari ilham. Mencari ilham. Orang-orang yang belajar syair, yang belajar pantun, nasyid ni pula duduk bawah pokok. Apa tu? Mencari ilham. Tengok burung berkicau, tengok pokok daun-daun bergoyang. Mari idea nak tulis. Gitulah dia panggil dah. Kita hari ni pula tengok isu apa yang ada, mari ilham pula nak buat kartun, pukul orang macam-macam. Ni kartun Ramadan tahun ni berbeza dengan kartun yang lain. Saya tengok, anak ni suka juga tengok kartun ni sebab ada benda juga yang dia curi, tapi kartun yang baik-baik lah.
Kalau katun perli orang, katun ya apa ni menghina orang, kita kata wal iazubillah. Tidak. Ni tak Ramadan lagi dah keluar dah katun. Dekat nak buka puasa ada 10 mari motor penghantar makanan. Anak ni order apa ni makan ayam goreng, anak ni order nasi, anak ni order kuih, macam-macam ada, kita kata apa sudah jadi. Ni bimbang. Hari ni hari pertama ni tunggu tuan-tuan. Kalau masuk 10 buah motosikal mari tu, tanya siapa dia. Masya Allah, tabarakallah. Banyak mana dipanggil ilham tu, Allah Ta'ala beri satu maklumat dan hakikat satu benda dalam pemikiran kita. Jadi biasanya dia ni tabi' kepada kecenderungan manusia. Orang yang banyak ibadat, banyak zikir, banyak bermunajat, banyak tadabbur ayat-ayat, maka ilham tu mari dalam bentuk sedemikian. Kalau dia bercakap, dia tulis hikmah. Hikam. Orang baca tu, dia hikmah ni gini. Tulisannya pendek tapi makna dia kita boleh merasai. Panjang huraian dia. Itu bagi kita lah. Bagi Nabi dia panggil i'jaz. Nabi kita ni ada jawami'ul kalim. Itu mukjizat Nabi SAW. Tapi dalam sudut ilham ni, jangan guna saya dapat ilham daripada Allah Ta'ala ni. Saya kena buat gini-gini. Walaupun bercanggah dengan syariat, kita kata, la, itu bukan ilham daripada Allah. Itu ilham daripada syaitan wal-iyazubillah. Dan iyazubillah. Maka, kata di para ulama, dia kata apa? Hujah yang diberi kepada manusia ni ada macam-macam. Yang pertama, melalui makhluk yang kita nampak. Kita kelih makhluk besar, wasyamsi. Berapa besar tadi masjid? Berapa ribu juta kali daripada bumi? Kan? Itu matahari. Besar. Yang kedua, al-quwal basyariyah. Kekuatan panca indera yang Allah Ta'ala beri pada kita ni. Allah kata, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Allah jadikan mata, telinga, hati, supaya kita berfikir dengan kekuatan yang kita ada, ilmu yang kita ada, kita mikir. Yang ketiga dia panggil al-ilham, iaitu al-malakah wal-maqdirah al-aqliyah wal-nafsiyah. Maknanya kita dengan kita ta'amun, dengan kita perhati, keluarlah natijah-natijah yang baik, perasaan-perasaan yang baik, sama ada kita suka, kita marah, kita gembira, kita duka cita. Sebab benda-benda macam ni, payah kita nak bagi. Apa makna marah? Tengok orang marah baru kita tahu kan. Jadi, sama juga dengan makan. Sedap ke? Sedap. Lagu mana rasa? Sedap lah. Nak kata apa? Nak tahu? Bismillah. Makan, baru kita tahu. Jangan makan ni pedas. Macam mana takrif pedas? Cuba tuan-tuan buat takrif pedas. Boleh buat tak boleh? Pedas tu pedas lah. Pedas tu pedas lah. Yang kata apa pedas? Gitu ya bunyi. Tak boleh nak kata apa. Tak boleh nak rasa. Sama juga dengan hub, dengan cinta. Maka daripada kita cinta itulah datangnya tanda-tanda kecintaan. Sayang kepada Allah, macam mana cara? Sayang kepada Nabi SAW, ini cara dia. Cara dia pun kena ikut cara yang betul. Jangan ikut ilham yang tak tahu mari mana. Kenapa kuat bergendah dalam masjid? Cinta Nabi. Kita kata, la. Cinta Nabi dengan mengihya'kan sunnahnya SAW. Baru betul. Kan? Maka baiklah. Allah kata, fa'alhamha fujuraha wa taqwaha. Kemudian ayat yang ke-9. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih, bertambah-tambah bersih. Dia ulang balik. Asalnya diri manusia sudah bersih. Masya Allah. Tabarak. Qad aflaha man zakkaha. Orang ni sudah bersih. Macam mana kita kata nak bersih diri kita tu? Maknanya nafsu kita ni la takbur. Dia tidak besar seperti jisim. Tak semesti. Ada orang yang tubuhnya besar, tapi jiwanya kecil. Ada. Kan? Ada orang tubuh kecil, jiwa besar. Sebab itulah dia kata, iza sya'ura bil kibir sumya mutakabbir. Tubuh kita ni kecil, tapi kalau kita rasa kita tu besar, kan, maka dia akan mari sifat takabur. Itu bahaya. Sebab dia besar diri dia sendiri. Jadi kita kena letak tawaduk. Mana kita letak kita ni hebat ke, tak hebat ke, semuanya duduk di bawah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Kata seorang sahabat, nama dia Utbah bin Ghazwan. Utbah, tulis nama dia. Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu kata,
Dia kata, wa inni a'udzubillahi an akuna fi nafsi aziman wa indallahi saghiran. Ingat tuan-tuan, kata-kata menarik. Dia kata, inni a'udzubillah. Aku minta berlindung dengan Allah Ta'ala, aku jadikan diri aku ni besar. Sedangkan dia di sisi Allah Ta'ala, kecil nilainya. Sebab takwanya tidak ada. Yang kita nak biar kita ni kecil, di mata manusia, tapi besar, azim, indallah. Besarnya di sisi Allah Azza wa Jalla, itulah manusia yang baik, Masya Allah. Maka, jiwa kita ni satu je. Tapi dia akan besar dengan iman, dia besar dengan ilmu, dia besar dengan maklumat-maklumat yang banyak. Kan? Maka dengan maklumat yang banyak, maka besar, faedah dia tu besar. Tak sama orang yang baca buku 1 dengan baca buku 10. Kan? Maka marilah kita sama-sama bersihkan jiwa kita. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang seterusnya, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Dan sungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut. Dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekotoran maksiat. Allahu Akbar. Qad aflaha man zakkaha. Orang yang tazkiyatun nafsi. Zakah itu dengan makna tazkiyatun nafsi. Membersihkan jiwa kita. Bersihkan jiwa kita dengan cara mana? Dengan cara kita belajar, kita mu'alajatun nafsi, didik jiwa kita dan betul akhlak kita, itu dipanggil bersih. Karena para ulama ashabul qulub telah berbincang, adakah akhlak yang baik itu wahbiyun atau kasbiyun? Wahbi dengan ha mati. Kan? Kalau ha bagi hidup lah jadi makna lain pula. Wahbi dengan makna anugerah Allah Ta'ala. Adakah orang yang baik jiwa itu anugerah Allah Ta'ala semata-mata? Au kasbiyun, atau dia lahir daripada usaha yang dia buat. Maka para ulama mengatakan dua-dua. Ada orang tu dia lahir, gitu dah sifat dia. Tak mulut, tak banyak, tak pernah mengumpat orang, tak pernah bercakap hak orang, tak pernah kata uduh ke orang, tak pernah tinggal solat. Orang ni Masya Allah, tabarakallah. Kita kata ni jelmaan malaikat ni, bukan manusia biasa. Kan? Ada orang, Masya Allah, lompat kuat-kuat. Tapi dengan dididik, ditazkiyahkan jiwa dia, Masya Allah, akhirnya berubah. Contoh yang biasa disebut oleh para ulama, di antaranya contoh tokoh yang hebat ni, Sayyidina Umar. Yang dulunya kita kata orang takut dengan dia, hebat orangnya, Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya dikatakan ada lurah di sini, di mulut dia ni. Laluan, lorong, curahan air mata. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ada orang yang dulu yang pencuri. Kan? Dia masuk nak mencuri dalam rumah orang. Saya tak nak sebut nama ulama besar. Sebab dia sudah jadi ulama, sudah jadi satu orang panggil idola ataupun ikon lah. Zaman budak-budak cakap ni. Kan? Dia nak mencuri. Masuk nak mencuri, tak jumpa barang. Jadi akhir kali tuan rumah tangkap dia. Mu cari harta dunia tak jumpa. Aku nak bagi harta akhirat, nak ke tak? Nak? Baik. Pergi ambil wuduk. Ambil wuduk. Siap-siap. Kebetulan waktu subuh dah. Mari kita pergi masjid. Orang tanya, siapa tu? Dia mari nak mencuri rumah aku. Aku curi hati dia untuk kembali kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Itu dah dia panggil usaha. Maka kita ni kena usaha. Jangan kata, oh sorry lah saya ni keturunan saya dah. Backing. Mudah marah korang. Kan? Kita cubalah. Usaha sikit-sikit. Mudah-mudahan akhir kali kita jadi manusia yang sabar. Ada boleh. Jangan. Ni ada setengah orang kalau kita tegur dia apa. Maaf keturunan kami dah begini. Subhanallah. Itu ayat sombong. Ayat orang tak nak berubah. Kan? Perubahan jiwa kita manusia ni. Tuan-tuan, perubahan jiwa manusia ni bermula dengan quwwatun nafsi lit-taghyir. Kekuatan jiwa dia nak berubah. Dia sendiri kena ada ilham di situ. Barulah dia berubah. Dulu anda sebut dalam siri yang dulu, waktu anda tegur orang isap okok di Arafah dan di Mina. Dia nak isap okok dekat tong sampah. Saya pegang rokok dia. Belum dia cucu api lah, panah tangan kita. Kata Haji, padamkan rokok. Masuk dalam tong sampah. Kita di Mina sekarang, dalam masa kerja haji. Kenapa dia? Oh, dia celek mata. Kita tak kelahi dalam orang Mekah ni. Anda kata bukan di sini tempat dia. Kalau kita tidak ubah diri kita di saat kita berada di Mekah, bila kita nak berubah? Dia jawab apa?
Saya memang tak nak berubah. Allahu Akbar. Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Allah Taala berilah hidayah kepada kita. Di kalangan orang yang dapat hidayah. Dia jawab, dibina. Saya memang tak nak berubah. Kita kata orang ni masya-Allah. Saya kata kenapa sombong sampai begitu? Kita bercakap dibina, saya nak bagi nasihat. Tapi kalau situ jawapan saudara, Assalamualaikum. Campur rokok tu. Itulah manusia. Dia tak nak berubah. Jadi rugilah manusia yang kotorkan jiwa yang bersih dengan maksiat-maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka siapa yang terjebak dengan maksiat, marilah kita kembali kepada fitrah, kembali kepada landasan yang telah diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita, siratal mustaqim. Dan bila mari Ramadan inilah di antara laluan yang besar, lorong yang luas untuk kita menjadi manusia yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Bila Allah Ta'ala suruh jadi kita bertakwa, dalam hadis Nabi kata suffidati syayatin, syaitan diikat. Sekarang ini bila mari Ramadan, kita dengan nafsu je lawan. Syaitan telah diikat. Tuan-tuan, kalau kita kalah juga pada saat ini, bermakna nafsu kita telah dididik, fa'alhamha fujuraha. Kita telah dididik oleh syaitan menjadi nafsu yang tidak baik. Wal'iyazbillah. Baiklah para jemaah sekalian, kita akhiri perbincangan kita dengan kaum Samud. Saya tak panjangkan di sini sebab kita dah bincang dalam siri yang lepas tentang madain soleh, bagaimana ada-ada untuk mengembara ke bumi yang telah dilaknat, kan, penduduknya telah dilaknat, dibinasakan. Jadi kita baca ayat ini, huraiannya tuan-tuan boleh tengok dalam siri yang lepas. Kazzabat Samudu bitawaha. Ingatlah, kaum Samud telah mendustakan Rasulnya dengan sebab perbuatan derhaka mereka yang melampaui batas. Yang melampaui batas. Tagwaha, dengan melampaui batas, apa dia buat? Kan dia dah minta nak tengok mukjizat Nabi Saleh. Nabi Saleh minta dengan Allah Ta'ala keluar anak unta. Tiba-tiba, dia tak puas hati dengan anak unta. Idzim ba'asa ashqaha. Idzim ba'asa ashqaha, ketika orang yang menghias sehabis-habis jahat. Ashqaha, orang yang paling jahat di antara mereka menerima perintah dari mereka supaya membunuh unta yang menjadi mukjizat. Tulis tuan-tuan. Ashqa Samud, orang yang paling jahat di kalangan kaum Samud, nama dia Qudar, Qaf, Dal, Alif, Ra. Qudar bin Salif. Qudar bin Salif. Wa kana sayyidan za'iman kabiran. Allahu Akbar. Dia ni ketua besar yang diikuti oleh geng-geng dia. Mari jadi dialah ketua pembunuh, penyembelih unta Nabi Saleh. Jangan buh nama anak Qudar. Tak. Qudar bin Salif. Nabi kita sebut dalam hadis, im ba'asa laha rajulun azizun arimun mani'un fi rahtihi. Bangun seorang yang kuat, yang mempunyai kedudukan dalam kaum dia, dialah sembelih. Allahu Akbar. Sedangkan mereka sudah minta dengan Nabi Saleh. Nabi Saleh keluar minta dengan Allah Ta'ala, mugi bunuh dia pula. Kenapa? Jadi masalah. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Saleh, kepada mereka, janganlah kamu ganggu unta betina dari Allah itu. Unta aku ni meminta, kita minta dengan Allah Ta'ala. Kenapa pula mu kacau dia, kan? Unta betina yang dijadikan mukjizat itu. Mu jangan kacau dia. Dan janganlah kamu menyekatnya daripada mendapat air minuman, supaya kamu tidak ditimpa azab. Katanya unta ni besar sangat. Setelah perigi dia tu, dia pergi minum air keringnya gitu. Tapi orang boleh minum susu dia. Esok air mari pula, dia tak minum air dah. Unta ni dia ada, kan kita dah bincang tentang 14 atau 15 mukjizat unta tu. 14 yang ada dalam kitab, yang ke-15 saya tambah. Apa dia? Mukjizat unta, kelebihan unta, sedap makan daging dia. Masya-Allah tabarak. Khususnya anak unta. Allahu Akbar. Mu jangan kacau dia. Fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha.
Setelah Nabi Saleh memberi amaran, lalu mereka mendustakannya serta menyembelih unta itu. Dengan sebab dosa mereka, maka Tuhan menimpakan mereka dengan azab yang membinasakan, serta ia ratakan azab itu meliputi mereka sehingga punah ranah semuanya. Wal'iyazubillah. Masya Allah. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. Dan Allah tidak hiraukan kesudahan mereka yang demikian, kerana itu adalah balasan yang adil di sisi Allah Ta'ala. Orang yang tak dengar kata, padahal muka dia, gitulah keadaannya. Oleh kerana mu tak dengar kata, habislah muka kamu tu, ambillah dia. Allahu Akbar, muslimin dan muslimat para penonton sekalian. Tamatlah surah kita 15 ayat, surah Asy-Syamsi wa duhaha yang telah kita baca pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam surah Al-Lail pada siri yang akan datang, insyaAllah. Subhanakallah alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.